Selamat datang, selamat sejahtera hadirin sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga anda semua berada dalam sihat sejahtera. Kembali lagi kita pada minggu ini dengan sebuah lagi episod di Strata Talk Show. Untuk anda yang baru mengikuti program di Strata Talk Show ini, program ini dibawakan khas oleh The Excel Academy of Real Estate setiap hari Khamis melalui laman rasmi Facebook kami. Dalam program ini, kami akan membincangkan isu dan kes berkaitan pengurusan pembangunan berstrata bersama para jemputan khas yang terdiri daripada profesional industri di Malaysia. Bersama kami pada hari ini ialah Surveyor Cik Azhan bin Cik Adnan, penolong pengarah COPKL, dan beliau akan membincangkan topik bertajuk peranan pemaju dan pengurusan strata, tempoh pengurusan pemaju dan tempoh pengurusan permulaan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada Surveyor Cik Azhan, sila tinggalkan soalan anda di bawah dan Surveyor akan menjawab segala pertanyaan anda di hujung siaran program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Surveyor Cik Azhan untuk memulakan sesi perkongsian petang ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Terima kasih Encik Naufal daripada SL Academy, dan juga terima kasih kepada pihak SL Academy untuk jemputan kali yang kali yang keempat kata silap untuk sesi The Strata Talk Show. Jadi pada petang ini saya akan memberikan sedikit penerangan yang ringan lah petang-petang ni. Tajuk dia peranan pemaju dalam pengurusan strata, tempoh pengurusan pemaju dan tempoh pengurusan permulaan lah. Sebelum itu Encik Naufal boleh tolong sharekan slide saya. Baik, kalau kita lihat Akta Pengurusan Strata 2013, Akta 7577, sebenarnya kalau tuan-tuan sedar dan juga ambil tahu, tempoh pengurusan bagi pemaju ni kita ada dua tempoh, iaitu yang pertama adalah tempoh pengurusan pemaju dan yang sememangnya pemaju lah yang uruskan, manakala yang kedua adalah tempoh pengurusan permulaan. Walaupun nama dia tempoh pengurusan permulaan, tetapi pihak yang menguruskan bangunan berstrata semasa tempoh pengurusan permulaan ini juga adalah pemaju. Selepas Akta Pengurusan Strata dikuatkuasakan penggunaannya pada 1 Jun 2015, tempoh pengurusan permulaan ini tidak berlaku pada ketika itu. 2015, 2016, 2017, 18 pun saya ingat saya tidak ada lah orang kata skim pemajuan berstrata ini diwujud ataupun berada di bawah tempoh pengurusan permulaan. Walau bagaimanapun kebelakangan ini untuk setahun ini, terutamanya pada tahun ini, tahun 2022, banyak pemajuan skim pemajuan berstrata di bawah, terutamanya di KL, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita dapati pengurusan permulaan ini telah berlaku lah. Apa maksud tempoh pengurusan permulaan ini, dan kenapa saya sebut pemaju yang perlu menguruskan skim strata semasa tempoh pengurusan permulaan ini. Ini saya akan kupaslah selepas ini. Sama ada tuan-tuan mungkin sedang berada ataupun sedang menguruskan skim pemajuan di mana-mana kawasan di bawah tempoh pengurusan permulaan, atau sebaliknya, mungkin boleh lihatlah. Okey. Sebelum itu saya rasa ini tuan-tuan dah fahamlah elemen pemajuan berstrata ni. Kita ada harta bersama, petak dan juga petak aksesori. Saya fikir tak perlu kita perjelaskan dengan lebih lanjut perkara ini. Okey, ini kalau kita lihat life cycle pengurusan strata. Sekejap slide dia jadi kecil sikit, tak apa.
Kalau life cycle pengurusan strata, kalau kita tengok yang life cycle biasa lah, kita terima kunci, kemudian dalam tempoh 12 bulan akan ada tempoh pengurusan pemaju. Okey, kemudian pemaju adakan mesyuarat agung tahunan pertama bagi penubuhan JMB, maka pengurusan akan bertukar kepada JMB lah. Dan apabila pindah milik strata telah mencapai 1/4 ataupun 20% daripada total aggregate unit share, maka pemaju pada ketika itu akan mengadakan mesyuarat agung pertama bagi Perbadanan Pengurusan iaitu MC, dan pengurusan akan bertukar kepada Perbadanan Pengurusan sehinggalah bangunan tersebut berlakunya penempatan pecah bahagilah. Jadi ini adalah proses, orang kata proses biasa yang banyak berlaku di skim pemajuan berserata lah. Dan dalam tempoh pemaju ini, pemaju menguruskan skim pemajuan dalam. Okey. Kemudian kalau kita lihat kepada slide yang kedua ini, apabila vacant possession ataupun daripada pemaju bersama-sama dengan hak milik strata. Okey. Maknanya hak milik strata telah pun dikeluarkan, maka kalau tengok kepada slide ini, tak ada lagi JMB. Maknanya daripada tempoh pengurusan pemaju tu terus kepada pengurusan MC lah. Tetapi sebenarnya dalam akta nama tempoh pengurusan pemaju tu dia dah nama kepada tempoh pengurusan permulaan. Dan tempoh itu mungkin 12 bulan, mungkin lebih, dan mungkin akan lebih panjang daripada tempoh sebelum inilah. Jadi dalam kes ini hak milik strata telah keluar sebelum JMB ditubuhkan, maka di dalam akta pengurusan strata JMB tidak lagi perlu ditubuhkan, dan pemaju perlu menguruskan skim pemajuan tersebut sehinggalah 1/4 ataupun 20% pindah milik hak milik strata mencapai untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama bagi Perbadanan Pengurusan MC. Selepas itu, selepas mesyuarat agung tahunan pertama MC itu, barulah pemaju boleh menyerahkan pengurusan kepada pihak MC. Jadi tempoh itu mungkin panjang, mungkin bergantung kepada pemilik-pemilik di suatu skim pemajuan berserata itu. Kalau majoriti pemilik bersepakat dan mengusahakan urusan pindah milik ini dengan lebih cepat, maka kita akan boleh berubah kepada pengurusan di bawah MC dengan lebih cepat. Tapi sekiranya pemilik mengurus ataupun sekiranya pemilik ini mengambil tindakan sendirilah, maksudnya kalau kita nak pindah milik, kita buat, orang lain tak buat, itu terpulang dekat dia, maka proses itu mungkin akan menjadi lebih panjang lah. Dan pada ketika itu pemaju nak tak nak dia terpaksa menguruskan skim pemajuan tersebut. Dan pemaju selalunya akan memberikan tugas tersebut kepada syarikat pengurus harta lah, ataupun property management company untuk menguruskan skim tersebut lah, sehingga wujudnya ataupun sehingga dibuatnya mesyuarat agung pertama MC. Jadi ini adalah senario yang berlaku banyak untuk banyak skim-skim pemajuan berserata yang baharu, terutama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana tuan-tuan tidak berada di dalam tempoh pengurusan JMB. Tuan-tuan daripada pemaju terus kepada MC. Jadi yang ini kita kena faham, kepada pemilik-pemilik petak ataupun pembeli-beli petak, kena mainkan peranan dan menjadi orang kata sentiasa memantau lah kerja-kerja pemaju lah, sebab dia bukan lagi dalam tempoh 12 bulan, mungkin lebih daripada tempoh tersebut. Nanti saya akan ulaskan kemudian lah. Jadi kita akan masuk dulu kepada tempoh pengurusan pemaju, iaitu pengurusan oleh pemaju
sebelum JMB ditubuhkan. Ini adalah senario di mana kalau kata hak milik serata tidak dikeluarkan dalam tempoh 12 bulan tu. Okay. First, kita kena tengok dulu taklifan pemanju. Tuan-tuan kena berhati-hati sekiranya kita membaca Akta Pengurusan Serata 2013. Pemaju ni dia ada taklifan tersendiri di bawah Akta Pengurusan Serata. Kalau kita ikutkan taklifan biasa, pemaju adalah pemanjulah orang yang mengusahakan suatu tanah, so dia bina bangunan dan juga jual unit tersebut. Tapi pemaju dalam Akta Pengurusan Serata, pertama sama ada mana-mana orang ataupun kumpulan yang memajukan mana-mana tanah lah, sebenarnya saya dah maklumkan tadi. Tetapi yang kedua, pemaju juga adalah termasuk pemilik asal lot. Maknanya kalau tanah tersebut nama somebody, dia juga adalah dikira sebagai pemaju ataupun wasi, pentadbir, pengganti dalam hak milik, pemegang serah hak ataupun pelikuidasi ataupun dalam liquidator yang dilantik oleh pihak mahkamah. Jadi bila dia sebut kepada pemaju, dia akan refer kepada orang-orang inilah ataupun badan-badan ini. So dalam keadaan kalau ambil contoh pemaju telah digulungkan, pemaju telah bankrupt dan mahkamah ada melantik liquidator, maka apabila Akta Pengurusan Serata menyebut pemaju, maka akta tersebut juga refer kepada liquidator yang dilantik oleh mahkamah tersebut. Ini beza dia Akta Pengurusan Serata dengan akta ataupun dengan takrifan pemaju di luar daripada Akta Pengurusan Serata. Okey, jadi termasuk juga pemilik asal lot. Maknanya pemilik asal tuan tanah asal lah. Dia refer juga kepada tuan tanah asal. Okey. Peranan dan tanggungjawab pemaju, saya kira semua orang tahulah dalam tempoh 12 bulan itu pemaju perlu mengurus dan menyenggara harta bersama, menentukan dan mengenakan cas, menentukan cerca ruman kepada sinking fund, mengambil insurans bangunan, mematuhi apa-apa notis atau perintah pihak berkuasa, menyediakan daftar pemilik, memastikan akaun diaudit setiap tahun, menguatkuasakan undang-undang kecil dan juga melakukan benda-benda lain lah yang sesuai dan juga memberikan manfaat kepada skim tersebut. Ini peranan dan tanggungjawab pemaju yang orang kata yang dah common. Semua orang faham, semua orang tahu. Okey. Dan lain-lain lah termasuk memungut charge, membeli, menyewa atau memperoleh harta alih, mengambil atau mendapatkan mana-mana orang ataupun ejen macam syarikat pengurusan dan sebagainya, membuat undang-undang kecil tambahan dan sebagainya. Okey. Okey. Pemaju juga di dalam Akta Pengurusan Serata telah dimasukkan ataupun telah dinyatakan dengan khusus pemaju hendaklah menyediakan pejabat pentadbiran untuk menjalankan kewajipan pemaju. Jadi saya highlightkan perkara ini supaya kita kena pastikan mana-mana pembangunan berserata yang baharu, pemaju memang menyediakan pejabat pentadbiran. Okey. Kemudian yang kedua, pemaju tidak boleh membuat apa-apa kontrak bagi apa-apa tempoh selepas habisnya tempoh pengurusan pemaju. Jadi pemaju kena berhati-hati ya. Bila tuan-tuan melantik syarikat pengurusan, melantik syarikat pembersihan, syarikat keselamatan dan sebagainya, kontrak tersebut tidak boleh dibuat lebih daripada tempoh pengurusan pemaju lah. Maksudnya tak boleh lebih daripada tempoh 12 bulan. Okey. Dan sekiranya pemaju tidak mematuhi peruntukan ini, pemaju boleh didenda tak melebihi RM250,000 ataupun penjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Jadi pemaju kena berhati-hati dari segi kontrak. Okey. Bila JMB mengambil alih suatu pengurusan, selalunya JMB ni mereka akan rasa kontrak tersebut mahal ataupun kontrak tersebut tidak ataupun berat sebelah dan tidak memihak kepada pihak JMB, maka mereka akan menukar kontrak.
Dan dalam keadaan ini pemaju mesti memastikan kontrak tersebut tidak lebih daripada tempoh pengurusan pemaju. Okey. Kemudian pemaju juga telah menubuhkan akaun penyelenggaraan. Bila pemaju kena buka akaun penyelenggaraan, iaitu pada bila-bila masa sebelum penyerahan milikan kosong. Maknanya bila sebelum pemaju menyerahkan kunci, dia kena buka dulu akaun penyelenggaraan dan juga kena buka sebelum charge tu dipungut daripada pembeli lah. Okey. Dan dia kena masukkan ke dalam akaun penyelenggaraan duit yang diterima daripada pemilik atau daripada pembeli dan juga daripada pemaju. Okey. Bagi unit-unit yang belum dijual. Semana-mana unit yang belum dijual, pemaju juga kena membayar charge penyelenggaraan. Okey. Memang ada dinyatakan di dalam akta pengurusan serata lah. Dan semua wang yang didepositkan ke dalam akaun penyelenggaraan, semua wang yang diterima perlulah didepositkan ke dalam akaun penyelenggaraan dalam masa 3 hari bekerja daripada tempoh atau daripada tarikh penerimaan wang itu. Okey. Dan wang ini tidak menjadi sebahagian daripada harta pemaju. Dia dipegang amanah bagi pihak pembeli lah. Jadi bila dia buka akaun penyelenggaraan tu, pastikan akaun penyelenggaraan ini bukan akaun pemaju. Okey. Dia kena buka akaun penyelenggaraan untuk bangunan sekian-sekian lah. Dan duit tersebut perlu masuk ke dalam akaun penyelenggaraan yang dibuka. Dan seperti biasa digunakan untuk membayar perbelanjaan am dan juga lazim lah. Okey. Jika pemaju telah bankrupt, dalam masa 12 bulan tu, pemaju ni bankrupt, maka wang di dalam akaun penyelenggaraan itu adalah tertahap pada orang yang menggantikan pemaju lah. Kalau ada pentadbir, kalau ada pemegang amanah ataupun pelikuidasi, maka wang tersebut akan tertahap kepada dia dan selepas tu dia kena pindahkan kepada pihak JMB selepas JMB ditubuhkan. Sekiranya pemaju gagal ataupun tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk kesemua proses ini, pemaju boleh didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini denda ataupun hukuman lah kepada pemaju sekiranya tidak mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya di bawah akta. Okey. Untuk akaun sinking fund pun sama. Dia punya sama kena buka sebelum penyerahan milikan kosong, tidak menjadi sebahagian daripada harta pemaju. Kalau pemaju bankrupt akan diterhak kepada liquidator dan kena pindahkan juga kepada JMB apabila ditubuhkan nanti. Cuma kalau tuan-tuan mungkin tak berapa nampak, saya boleh ni. Untuk sinking fund, kalau tuan-tuan betul-betul meneliti akta pengurusan serata, hanya ada 3 item sahaja di bawah pengurusan pemaju yang pemaju boleh gunakan sinking fund ini. Sama ada iaitu yang pertama untuk pengecatan atau pengecatan semula mana-mana bangunan ataupun bahagian harta bersama. Okey. Yang kedua untuk pemerolehan apa-apa harta alih. Manakala yang ketiga untuk pembaharuan ataupun penggantian apa-apa lekapan ataupun lengkapan. Ada 3 saja. Tapi kalau tuan-tuan pergi nanti kepada tempoh pengurusan permulaan ataupun tempoh pengurusan pemaju atau tempoh pengurusan MC, dia akan ada lebih daripada 3. Sekejap lagi saya akan tunjukkanlah. Okey. Untuk tempoh pengurusan pemaju hanya ada 3 sahaja. Sinking fund ini boleh digunakan. Okey. Kemudian sekiranya pemaju gagal mematuhi semua peruntukan ini, sama pemaju boleh didenda sebanyak RM250,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey. Semasa tempoh pengurusan pemaju, pembeli dan pemaju hendaklah membayar charge dan juga caruman kepada kumpulan wang penjelas. Pembeli hendaklah membayar charge dan sinking fund akan diambil 10% daripada charge. Okey. So pemaju ni
semasa penyerahan kunci ataupun dalam Sale and Purchase Agreement SMP, dia kena nyatakan dengan jelas bahawa ataupun dalam invoice yang dia akan keluarkan nanti, sinking fund adalah 10% daripada charge. Bukannya charge penyelenggaraan katakanlah RM100, kemudian sinking fund RM10. Jadi dah jadi RM110, bukan. Dia kena keluarkan invoice RM110 dan 10% daripada jumlah tersebut adalah untuk sinking fund. Okay, itu akta sebut lah. Okay, 10% daripada charge. Dan charge ini adalah dikira berdasarkan kepada unit share yang diumpukkan kepada setiap pemilik petak. So mana-mana bangunan baru dia dah tak ada isu dah pasal unit share. Sebab dia dah ada jadual petak dan dekat jadual petak tu memang dah dinyatakan unit share yang diumpukkan kepada setiap petak. Jadi minta sangat kepada pemaju ataupun mana-mana syarikat property management yang menguruskan skim pemajuan berserata di bawah pemaju, sila pastikan charge penyelenggaraan tersebut berada di dalam ataupun dikira berdasarkan kepada kadar unit share, bukan lagi kadar square feet. Okay, kita dah masuk tahun yang keberapa dah ni, daripada Jun 2015, sekarang dah Oktober 2022, masih lagi ada skim pemajuan walaupun baru sahaja diserah kunci menggunakan pakai charge penyelenggaraan per kaki persegi ataupun per square feet. Okay, dalam akta dah sebut dengan jelas per unit share. So mana-mana tuan-tuan yang sedang menguruskan skim serata, sila semak semula dan kirakan semula supaya charge penyelenggaraan ini berdasarkan kepada unit share. Okay. Kemudian bunga, pembeli hendaklah membayar bunga pada kadar 10% setahun atas dasar harian. Maknanya dalam tempoh pemaju ni, pemaju dah boleh mengenakan kadar bunga iaitu 10% setahun atas dasar harian. Tak perlu nak tunggu JMB ditubuhkan. Kebanyakan pemaju dia tunggu JMB ditubuhkan. Jadi dalam AGM pertama JMB itu barulah diusulkan untuk bayaran kadar bunga 10% setahun. Sedangkan semasa tempoh pemaju pun, pemaju dah boleh implementkan kadar 10% setahun lah atas dasar harian tersebut. Okay. Setahun 10% setahun tu bukannya 10% sebulan, 10% setahun. Bagi petak yang belum dijual juga, pemaju juga hendaklah membayar charge penyelenggaraan dan jika gagal boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan dalam suatu hal kesalahan berterusan didenda tidak melebihi RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan. So kalau RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan tu, dia akan jadi banyak lah. Jadi banyak. Jadi tuan-tuan ataupun pemaju kena berhati-hati dalam keadaan ini. Okey, kemudian mana-mana pembeli yang tidak berpuas hati dengan jumlah wang yang ditentukan oleh pemaju boleh memohon kepada Pesuruhjaya. Pesuruhjaya dekat sini bermaksudnya COB lah. Okay. Commissioner of Building untuk suatu kajian semula. Dan Pesuruhjaya boleh yang pertama, Pesuruhjaya sendiri yang menentukan jumlah wang yang kena dibayar. Maknanya COB akan tentukan terus jumlah wang yang sepatutnya dibayar. Ataupun COB boleh mengarahkan pemaju untuk melantik mana-mana pengurus harta berdaftar untuk mengesyorkan jumlah wang yang kena dibayar dan mengemukakan satu laporan, salinan laporan kepada pihak COB. Dan kos untuk pembayaran kepada pengurus harta berdaftar tersebut ditanggung oleh pemaju sendiri. Ditanggung oleh pemaju bermaksud pemaju yang keluarkan duit, bukannya daripada akaun penyelenggaraan skim tersebut, bukan. Maksudnya pemaju kena keluarkan duit. Dan pengurus harta berdaftar di sini adalah pengurus harta yang berdaftar dengan lembaga penilai, pentaksir, ejen harta tanah dan pengurus harta Malaysia, LPP EHM. Okey. Dan apabila pihak COB menerima laporan tersebut, maka pihak COB hendaklah menentukan jumlah yang sepatutnya dibayar yang difikirkan adil dan munasabah. Okey. Dan COB akan tentukanlah selepas itu.
Jadi sekiranya mana-mana pembeli yang memang dia rasa cas penyelenggaraan dia tinggi, mungkin rumah apartmen biasa tapi dah kena bayar 300, 250 dan dia compare dengan skim-skim di sebelah-sebelah ni bayar 150. So dia boleh buat permohonan kepada COB. Tetapi ingin saya tegaskan adalah kita dalam pengiraan cas penyelenggaraan ni kita tak boleh compare macam kita nak jual rumah ataupun macam kita nak beli rumah. Macam kita beli rumah, kita base kepada comparison method. Kita tengok kawasan sekitar kalau jual 250,000, mungkin rumah kita lebih kurang harga 250,000. Okay, itu dari segi market value untuk suatu untuk inilah rumah lah. Tetapi untuk pengiraan cas penyelenggaraan, kita kena base kepada bangunan tersebut. Jenis bangunan macam mana, berapa tingkat, berapa unit, kemudian fasiliti apa yang ada, dan apakah kos-kos yang sepatutnya dikeluarkan setiap bulan dan juga setiap tahun. Dan ia mungkin berbeza, terutamanya kalau unit dia sedikit, okay, dia akan jadi lebih mahal seselalunya berbanding dengan unit yang lebih banyak unit dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok ini apartmen A ada 600 unit, apartmen B ada 2000 unit. You tengok dekat situ 2000 unit cas penyelenggaraan dia lebih murah daripada you all. You all tak boleh compare dengan bangunan sebelah lah. Banyak saya tengok terutamanya pembeli ataupun pemilik petak lah, dia sering kali membandingkan kadar cas penyelenggaraan dia ini dengan bangunan ataupun apartmen lain di sekitar kawasan dia. Terutama kalau tahu ini ada kita tak ada swimming pool. Kenapa kita tak ada swimming pool lagi mahal? Dia ada swimming pool tapi lagi murah. So itu bukan penentuan dia. Kita kena buat kiraan berapa total perbelanjaan sebulan untuk bangunan kita, bahagi dengan total unit share, maka kita akan dapatlah berapa ringgit per unit share dan darab dengan unit share kita. Okay. Kemudian larangan pemungutan wang. Tidak ada seorang pun boleh pada bila-bila masa memungut apa-apa charge ataupun sinking fund jika ataupun melainkan kalau akaun tersebut telah pun dibuka dan milikan kosong telah diberi serah kepada pembeli lah. Okey, jika dia melakukan kesalahan boleh didenda sebanyak RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, kewajipan pemaju berhubung dengan akaun. Ini jelas dinyatakan di dalam Akta Pengurusan Serata. Kewajipan pemaju berkenaan dengan akaun ni pertama, akaun dan rekod akaun dia kena disediakan dengan secukupnya. Dari segi kunci kira-kira, penyata pendapatan dan perbelanjaan dan penyata untung rugi yang benar, dia kena buat kiraan dari permulaan tempoh pengurusan pemaju. Okey. Kemudian dia kena jika akaun itu dibentangkan pada mesyuarat agung tahunan pertama JMB, dia kena audit 3 bulan sebelum mesyuarat agung. Okey, 3 bulan sebelum mesyuarat agung. Dan dia kena melantik juru audit syarikat yang bertauliah untuk menjalankan audit tersebutlah. Okey. Dan apabila dia buat pemindahan wang kepada JMB, pemaju serah kepada JMB, akaun tersebut perlu diaudit sehingga tarikh pemindahan yang sebenar. Okey, sehingga tarikh pemindahan yang sebenar. So kalau katalah dia dah audit sehingga bulan 12, tapi dia dia serahkan duit kepada JMB pada bulan Mac tahun 2023. Maka 3 bulan yang tinggal tu dia kena pemaju kena audit. Pemaju kena audit dan serahkan audited account tersebut kepada pihak JMB. Dalam akta telah dinyatakan dengan jelas dalam hal jika wang dipindahkan kepada JMB, diaudit sehingga tarikh pemindahan yang sebenar. Okey. Kemudian dia kena filekan dengan COB salinan akaun teraudit yang diperakui benar
bersama dengan laporan juru audit dan masa 14 hari daripada tarikh pengauditan akaun. Semasa tempoh pengurusan pemaju juga, pemaju perlu memberi kebenaran kepada pihak SOB sekiranya SOB hendak menjalankan akses penuh kepada akaun dan juga rekod-rekod akaun di pejabat di pejabat pengurusan lah. Dan sekiranya pemaju gagal mematuhi peruntukan-peruntukan ini, pemaju boleh dikenakan denda tidak melebihi RM250,000, penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali. Okey. Kalau kita tengok kepada slide saya ni, semasa tempoh pengurusan pemaju ni, Akta Pengurusan Sata memperuntukkan banyak kesalahan, banyak denda-denda ataupun peruntukan-peruntukan yang boleh diambil tindakan kepada pemaju. Memang Akta Pengurusan Sata memang nak nak ataupun nak memberikan pemilik-pemilik petak ataupun pembeli-pembeli petak ni satu supaya mereka boleh hak-hak mereka ni boleh dibela oleh Akta Pengurusan Sata. Okay, kemudian semasa proses penyerahan oleh pemaju kepada JMB, pemaju sebelum habis tempoh pengurusan pemaju, dia kena pindahkan semua baki wang akaun dalam akaun penyertaan dan juga akaun kumpulan wang penjelas lah. Dia juga kena serahkan pejabat pentadbiran, dia kena serahkan akaun teraudit, dan kalau belum audit, dia kena serahkan akaun yang belum diaudit itu. Okay. Cuma kalau katalah akaun tersebut belum diaudit, dia kena serahkan dulu akaun yang belum diaudit dan tak lebih daripada 3 bulan selepas habisnya tempoh pengurusan pemaju, pemaju perlu menyerahkan akaun teraudit sehingga tarikh pemindahan baki wang. Okey, maknanya dalam masa 3 bulan dia kena serahkan akaun teraudit tersebutlah, dan akaun tersebut perlu diaudit sehingga tarikh pemindahan baki wang lah. Dan pemaju juga perlu menyerahkan semua aset, semua rekod, invoice, resit, voucher, dan di dalam peraturan pengurusan serata ada disertakan borak 4, borak 4 iaitu penyerahan oleh pemaju kepada JMB. Jadi minta tuan-tuan minta dia setiap pemaju ataupun JMB gunakan borak 4 ini. Okey. Dan jika disampaikan kesalahan, pemaju boleh didenda tidak melebihi RM250,000 ataupun penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali, dan tidak melebihi RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan. Dia peruntukan berkenaan dengan RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan ni, dia bukan semua dia untuk peruntukan-peruntukan tertentu saja. So yang mana ada RM5,000 tu memang di dalam akta memang ada sebutlah boleh didenda RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan. Okey. Dan ini adalah kewajipan pemaju untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama JMB. Okey, kalau pemaju tak mengadakan mesyuarat agung pertama, boleh didenda tidak melebihi RM250,000, penjara tak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Perlu bagi notis lah 14 hari dan perlu buat perbelanjaan ataupun perlu membentangkan suatu belanjawan tahunan. Dan jika pemaju tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama bagi JMB dalam tempoh yang dinyatakan, Pesuruhjaya boleh melantik mana-mana orang untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama bagi badan pengurusan itu. Dan pemaju hendaklah membayar semua belanja bagi melaksanakan mesyuarat agung tersebutlah. Jadi pemaju perlu mengadakan mesyuarat agung dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, so ini adalah antara lain tugas pemaju adalah untuk memfailkan jadual petak. Kalau kita lihat pembangunan skim pemajuan terkini, pemfailan jadual petak kepada pihak COB sebelum pihak pemaju dapat memperolehi lesen penjualan daripada pihak KPKT. Dan di sini kita boleh lihat pemfailan jadual petak tu dia berlaku pada awal lagi pada
pada perkara nombor 5 sebelum pengeluaran lesen dan permit penjualan tu. Okey. So di dalam jadual petak ni ada dinyatakan pelan lokasi, pelan tingkat, pelan tandaan, petunjuk, hubung kait petak dan juga petak aksesori, perakuan arkitek atau jurutera dan juga perakuan pembangunan daripada jurukul tanah berlesen lah. So ini adalah contoh jadual plan petak lah. Kuning tu harta bersama, merah itu adalah sempadan petak dan biru itu adalah petak aksesori. Okey. Ini mana-mana pembangunan baru you kena check lah supaya jadual petak ini ada. Sebenarnya dalam Akta Pengurusan Strata dan juga peraturan dia ada nyatakan bahawasanya pemaju perlu menayangkan ataupun memastikan jadual petak ini boleh dilihat di galeri jualan. So lepas ni kalau tuan-tuan ada nak beli rumah ataupun apartmen yang baru, boleh minta dengan pemaju untuk dia tunjukkan jadual petak tu. Jadi tuan-tuan dah boleh tahu dah tuan-tuan punya unit tu macam mana, harta bersama apa ada dan semua sekali lah. Okey, ini adalah pelan lokasi. Ini adalah pelan tingkat Okey, ini adalah pelan tingkat. Dia akan ada setiap tingkat lah. Pelan setiap tingkat dia akan ada di dalam jadual petak tersebut. Pelan tandaan. Inilah petunjuk lah. Tadi saya sebut tadi harta bersama, kuning, sepadan petak merah, sepadan petak aksesori adalah warna biru. Okey, ini adalah petak aksesori lah. Okey, selain daripada jadual petak, pemaju juga perlu mendepositkan deposit kecacatan harta bersama. Okey, dia ada dalam peraturan pengurusan strata di mana pemaju adalah mengemukakan deposit kecacatan tidak kurang daripada 0.5% daripada anggaran kos pembinaan ataupun RM50,000 yang mana lebih tinggilah. Okey, sekiranya pemaju tidak membaiki kecacatan pada harta bersama tersebut selepas dituntut oleh pihak pemilik ataupun oleh pihak JMB, maka pemilik ataupun JMB tersebut boleh membuat notis tuntutan terhadap akaun kecacatan harta bersama di dalam borang 27 kepada pihak COB. Okey, dan buat masa ini jumlah deposit yang berada dalam simpanan COB lebih kurang 38 juta lah sehingga Mei 2022. Okey, dan kita akan simpan deposit ini dalam bentuk jaminan bank selama tempoh 18 hingga 24 bulan lah, tertakluk kepada tempoh kecacatan harta bersama di skim tersebut lah. Okey, so ini adalah tempoh pengurusan pemaju lah. Okey. Okey, ini kemudian kita masuk pula kepada tempoh pengurusan permulaan. Sebelum tu saya nak cuba ungkapkan lah. Mungkin tuan-tuan cuba lihat balik akta ni, tengok betul-betul. Dia ada beberapa tempoh tau dalam akta ni. Tempoh pengurusan pemaju yang uruskan. Kemudian tempoh pengurusan JMB, tempoh pengurusan MC, tempoh pengurusan permulaan, maknanya pemaju juga yang uruskan tempoh tersebut. Kemudian ejen pengurusan yang dilantik oleh pihak COB, manakala pentadbir yang dilantik oleh pihak mahkamah. Okey. Pengurusan strata selepas kewujudan perbadanan pengurusan. Okey, dalam akta dia sebut jika perbadanan pengurusan wujud sebelum mesyuarat agung tahunan pertama bagi JMB diadakan, maka mesyuarat agung tahunan pertama itu tidak dikehendaki untuk diadakan. Okey, dan tiada badan pengurusan bersama hendaklah ditubuhkan bagi kawasan pemajuan ini. Maka dalam kes ini, peruntukan bahagian 5 ini, akta ini telah terpakai bagi kawasan pemajuan ini. Okay, so kalau tuan-tuan buka akta, bahagian 5 ni dia ada sebut tugas pemaju semasa tempoh pengurusan permulaan. Okay, apa maksud tempoh pengurusan permulaan ni? Tempoh pengurusan permulaan ni tempoh yang bermula dari tarikh
penyerahan milikan kosong suatu petak kepada seorang pembeli sehingga 1 bulan selepas mesyuarat agung tahunan pertama MC. Itu adalah tempoh pengurusan permulaan. Okey. Dan kewajipan dan kuasa pemaju untuk menyenggara ada disebut pemaju hendaklah semasa tempoh pengurusan permulaan bertanggungjawab untuk menyenggara dan mengurus suatu bangunan dan harta atau tanah yang dipecah bagi dan harta bersama. Dan pemaju juga adalah menjalankan kuasa dan melaksanakan kewajipan melaksanakan kewajipan jawatan kuasa pengurusan perbadanan pengurusan dari masa perbadanan pengurusan itu wujud sehingga habis tempoh pengurusan permulaan. Maka dalam kes ini dia sebut pemaju ni dia melaksanakan kewajipan AJK MC. Sehinggalah habis tempoh pengurusan permulaan. Maksud tempoh pengurusan permulaan itu habis adalah sebulan selepas AGM pertama MC diadakan. Dan kalau pemaju tidak melaksanakan tugas ini, dia boleh denda sebanyak RM250,000 ataupun dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi inilah yang saya kata tadi berlaku untuk banyak kawasan skim pemajuan berserata apabila hak milik serata telah dikeluarkan lebih awal sebelum JMB dapat ditubuhkan. Okey. Dan akta ini sebenarnya dah standby peruntukan ini walaupun masa 2015 2016 tu benda ni belum berlaku, tapi akta memang dah standby siap-siap dah. Sebab memang intention pada ketika itu, ketika pelaksanaan ataupun ketika pindaan akta dibuat, memang kita nak pastikan supaya hak milik serata dapat dikeluarkan lebih awal supaya tidak lagi ada isu hak milik serata dah berpuluh tahun tak keluar-keluar, tak dapat-dapat. Okey. Kemudian semasa tempoh pengurusan permulaan ni, pemaju dia tak boleh meminjam wang ataupun memberikan security ataupun membuat apa-apa kontrak melampaui tempoh pengurusan permulaan. So ini samalah. So sekiranya pemaju buat juga benda tu, kesalahan tu, pemaju adalah bertanggungan ke atas apa-apa kerugian ataupun kerosakan yang dialami oleh MC atau mana-mana pemilik yang disebabkan oleh pelanggaran itu. Maknanya pemaju kena bertanggungjawab. Kalau tiba dia buat kontrak lebih daripada tempoh pengurusan permulaan, tiba kena saman, katalah lantik security lebih tempoh dia lebih daripada tempoh pengurusan permulaan, kemudian MC nak tamatkan, kena saman. Maknanya pemaju kena bertanggungjawab sebab dia yang membuat kontrak melampaui tempoh pengurusan permulaan. Dan dalam masa yang sama dia juga boleh didenda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kemudian pemaju perlu menubuhkan akaun penyelenggaraan atas nama MC. Ini yang saya nak tekankan. Dia kena tukar. Dia kena buka akaun atas nama MC dah. Kalau sebelum ni dia buka atas masa tempoh pengurusan pemaju, dia buka atas nama bangunan tersebut. Kemudian dia kena tukar atas nama perbadanan pengurusan. Kalau katalah nama MC tu Perbadanan Pengurusan Apartmen ABC, maka dia kena buka akaun penyelenggaraan atas nama Perbadanan Pengurusan Apartmen ABC. Okay, so dia kena keluarkan notis baru kepada pemilik dan kena maklumkan kepada pemilik yang akaun tersebut telah dibuka atas nama MC. Dan selepas ini bila AGM pertama MC dibuat, maka pemaju boleh terus serahkan akaun tersebut kepada MC yang dilantik nantilah. Okay, kemudian untuk akaun sinking fund ini yang saya tadi sebut tadi. Kalau tuan-tuan perasan, semasa tempoh pengurusan pemaju hanya ada 3 sahaja perkara yang boleh digunakan untuk sinking fund. Tetapi apabila bertukar status kepada tempoh pengurusan permulaan, dia boleh buat tambahan seperti menaik taraf atau mengelokkan harta bersama dan juga apa-apa perbelanjaan modal lain yang disifatkan perlu oleh perbadanan pengurusan. Okey. Maksudnya ada tambahan 2 perkara lah boleh dibuat. Dan jika gagal ataupun tidak mematuhi peruntukan undang juga, dia boleh didenda tak melebihi RM250,000 ataupun penjara selama tak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali. Memang banyaklah kalau kita lihat akta pengurusan serata ni.
untuk pemaju memang boleh dikatakan setiap inci peruntukan tu ada dimasukkan kesalahan ataupun denda sekiranya pemaju gagal mematuhi peruntukan tersebut lah. Okey. Dan semasa tempoh pengurusan permulaan ini, pemilik juga telah membayar charge berdasarkan kepada unit share, dan Sinking Fund pun sama, 10% daripada charge. 10% daripada charge, dan kadar bunga 10% atas dasar harian lah. 10% setahun atas dasar harian. Dan kalau dia tak puas hati pun sama, pemilik boleh mengemukakan permohonan kepada pihak SOB untuk semakan semula charge penyelenggaraan tersebut. Okey. Dan sama juga dari segi larangan pemungutan wang oleh mana-mana orang jika akaun telah dibuka dan nilai kosong telah diserah beli kepada pemilik lah. Okey. Kemudian untuk penyerahan daripada pemaju kepada MC, samalah dengan JMB tadi, dia kena serahkan pejabat akaun, kalau tak audit kena serahkan dulu yang tidak diaudit 3 bulan, kena serahkan yang dah diaudit sehingga tarikh pemindahan baki wang. Cuma dia ada bertukar borang lah, dia kena guna borang 13 penyerahan oleh pemaju kepada Perbadanan Pengurusan. Okey, dan ada juga denda RM250,000 jika dia tidak mengambil tindakan dengan sewajarnya. Okey, so saya rasa itu sahajalah. Cuma sedikit perkongsian, tuan-tuan boleh juga menonton Coffee Talks OBKL. Sekarang kita di siri yang ke-6. So awal bulan 11 nanti, minggu yang kedua bulan 11, kita akan siri yang ke-7. Okey, berkenaan dengan penyerahan pengurusan daripada JMB kepada MC, daripada pemaju kepada JMB dan pemaju kepada MC. Tuan-tuan boleh menonton di FB DBKL pada jam 10 pagi pada tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan. Kemudian dari segi strategik banting masih lagi ada dijual lah di OBKL. So ini adalah TikTok saya. Saya banyak berkongsi video-video berkenaan dengan pengurusan strata di laman ataupun di aplikasi TikTok saya. So tuan-tuan boleh boleh melihat dan juga boleh follow lah. Okay, so terakhir daripada saya, dari segi pemaju ni kita kena ingatlah ada 2 tempoh pengurusan pemaju dan juga tempoh pengurusan permulaan. Jadi saya serahkan semula kepada Tuan Naufal mungkin untuk sesi soal jawab dan sebagainya. Alright, terima kasih kepada Surveyor Cik Azwan untuk perkongsian sebentar tadi. Seterusnya kita akan beralih kepada sesi soal jawab di mana Surveyor akan menjawab sebarang soalan anda tentang topik pada hari ini. Untuk soalan yang pertama, kita ada soalan daripada Encik Bob Hisham. Jika pemaju telah lebih tempoh pengurusan pemaju dan dalam masa yang sama, strata telah keluar dan hanya tinggal membuat transfer kepada pembeli, adakah pihak pemaju boleh terus buat AGM bagi MC tanpa buat AGM? Okey, dia kita telah pun terima daripada pihak KPKT lah, apabila hak milik strata telah dikeluarkan dan AGM JMB masih lagi belum dibuat, maka tidak ada lagi JMB boleh ditubuhkan. Jadi dalam keadaan ini, pemaju perlu menguruskan skim strata tersebut sehinggalah pindah milik hak milik strata mencapai 1/4 ataupun 25% daripada total aggregate unit share. Maka pada ketika itu pemaju perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama MC. Okey. Maknanya dia tak boleh lah, maknanya dia kena terus kepada MC, tetapi kena tunggu 25% tu cukup baru boleh adakan mesyuarat AGM pertama MC. Okey. Alright, soalan seterusnya.
daripada Encik Azlan Majid. Bagaimana boleh sebarang aduan yang dibuat dan ditepis oleh GMB GMC boleh penghuni panjangkan ke COB baik secara individu maupun melalui lantikan peguam of penghuni sendiri. Timeline yang sepatutnya COB kembali kepada penghuni peguam yang dilantik. Apa next step if COB tidak reply kepada aduan penghuni? Kalau tengok kepada soalan ni, seolah-olah macam dia buat aduan kepada JMB ataupun MC, tetapi aduan tersebut tidak ditepislah ataupun tidak diambil tindakan oleh pihak JMB ataupun MC dan dipanjangkan kepada COB. Dan timeline yang sepatutnya COB kembali kepada penghuni, maksudnya berapa lama tempoh COB perlu jawab aduan tersebut lah. Okey, kita tengok kepada aduan tu, sebab ada aduan yang agak complicated yang memerlukan semakan lanjut ataupun yang kita perlu buat siasatan lebih terperinci, memang dia akan mengambil sedikit masa lah. Tetapi bagi aduan-aduan biasa, bila kita terima aduan, bila COB terima aduan daripada pemilik, kita akan panjangkan terlebih dahulu aduan tersebut kepada JMB ataupun MC untuk kita dapatkan orang kata maklum balas daripada JMB ataupun MC lah berkenaan dengan aduan yang dimaksudkan. Dan selepas itu, bila kita dapat maklum balas, barulah kita akan jawab aduan tersebut terus kepada pemilik ataupun pengadu tersebut lah. Cuma mana-mana aduan yang agak complicated, sama ada kita akan turun site, kita akan lihat aduan tersebut, ataupun kita akan panggil mesyuarat di COB untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan aduan yang dimaksudkan lah. Jadi dari segi time frame tu kita bergantung kepada jenis aduan dan juga keadaan ataupun macam mana aduan tersebut lah, sama ada dia complicated ataupun aduan biasa saja. Okey. Kita ada satu lagi soalan daripada Encik Bob Hisham tadi. Maknanya boleh terus MC selepas 25% transfer? Ya, betul. Maknanya kalau dah pindah milik tu dah capai 25%, sama seperti mana yang saya dah terangkan sebentar tadi, maka dia terus boleh MC. Dia tak perlu lagi kepada JMB. Ini yang saya kata tadi banyak berlaku di skim-skim strata yang baharu. Dalam setahun dua ni, strata dia keluar awal, kemudian pindah milik tersebut telah berlaku, maka JMB tak perlu ditubuhkan dan dia boleh terus kepada MC. Tetapi kena cukup 25% transfer tu. Alright, okay. Itu je soalan yang diajukan pada hari ini. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Azlan kerana berkongsi pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada peserta untuk sudi bersama kami. Dengan ini saya ingin mengambil peluang ni untuk menjemput anda semua ke Strata Conference 2022 Strata Management Trends that will shape 2023 yang akan berlangsung pada 29 November di Hotel Armada Petaling Jaya. So untuk yang minat nak join, sila scan QR code tertera di skrin dan juga boleh layari laman Facebook kami, Excel Academy of Real Estate. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap untuk bersama anda lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.